Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang mulia, yang ceria ini, 1 hari bulan Safar 1445 bersamaan dengan 18/8/2023, kita baca tafsir ayat surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, yang kita nak ambilnya ayat 56, 57 dan 58. 56, 57 dan 58 ayat ini berkait dengan arahan Allah Azza wa Jalla supaya berselawat. Allah suruh kita berselawat. Selawat kepada siapa? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang peliknya, Allah berselawat. Kalau Allah selawat, perlukah kita selawat? Ini soalan yang kita akan jawab hari ini, insya-Allah. Kalau Allah dah selawat, perlu apa kita selawat lagi? Pada dengan Allah lah. Kenapa dia suruh kita selawat juga? Tunggu jawapan dia dalam perbincangan nanti. Kemudian timbul lagi beberapa soalan lain tentang lapak-lapak selawat tu, apa dia? Selawat ni wajib ke sunat? InsyaAllah kita akan bincang dalam hadis-hadis, ayat-ayat yang kita akan baca ini, dan bahayanya orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti orang mukmin. Ini bahaya dia punya kedudukan. Bahayanya menyakiti orang mukmin dan juga menyakiti lebih-lebih lagi menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi suratul Ahzab ayat 56, 57, 58 ini bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 920. Tafsir pimpinan Jawi hak asah, hak ori, muka surat berapa? 920. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Tengok terjemahan dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awana berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya. Wasallimu taslima, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jadi dalam ayat ini Allah SWT perintahkan kita, para jemaah sekalian, supaya berselawat. Selawat pada siapa? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 57, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau terjemahan harfiah dia, alladzina yu'dzuna Allah, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana menyakiti Allah dengan Rasul? Apabila kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, yang dimarah oleh Allah, maka dikira orang itu menyakiti Allah dengan Rasul. Apa hukumannya? Allah melaknatkan mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Tadi menyakiti Allah dengan Rasul. Ayat 58, menyakiti orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang mengganggu, serta menyakiti orang-orang laki-laki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan. Hari ini orang tak akan buat dengan sebarang alat yang kita ada sekarang yang tidak tepat. Benda dia tak buat, kita pergi buat tuduhan, pergi kata. Tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya. Bighairi maktasabu. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Ayat ini alhamdulillah jelas kepada kita para jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita supaya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah nyatakan kita kena hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajipan kepada kita, ana selalu kempen. Apa dia kempen kita? Ingat Jumaat, ingat Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak selawat yang mana yang paling baik? Selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat. Jadi kita sempatlah kumpul beberapa lapak selawat yang warid, yang ada dalam riwayat yang sahih daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sahabat kepada ulama tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, sampai kepada imam-imam hadis, dan mereka telah bukukan, nukilkan, rekodkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Kita kata alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, mari kita ambil satu-satu. Dia panggil at-tahlilul lafzi, dari sudut lafaz. Yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah Ta'ala berselawat. Apa makna selawat? Tu dia. As-salah, selawat dari sudut bahasa dengan makna ad-du'a wal istighfar. Doa dan istighfar. Macam dalam ayat, tulis apa? Ayat surah At-Taubah 103. Dalam surah At-Taubah 103, ayat zakat, wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Allah perintahkan Nabi salli alaihim, iaitu doakan untuk mereka dan istighfarkan untuk mereka, kerana doamu memberi ketenangan kepada orang itu. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semaya solat semaya juga dinamakan as-salah. Sebab apa solat tu nama solat?
Kalau kata as-salah dengan makna doa. Dengan makna doa. Kerana dalam solat mengandungi doa dan istighfar. Doa dan istighfar. Jadi solat juga dengan makna rahman. Banyak makna dia. Kata Ibnu Abbas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, tulis ni para pelajar. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, arada anna Allah taala yarhamuhu. Kalau kata Allah selawat ke atas Nabi, Allah selawat ke atas orang yang selawat ke atas Nabi, maknanya Allah Taala beri rahmat pada kita. Allah beri rahmat, beri keampunan kepada kita. Wal malaikatu, malaikat selawat atas kita. Bermakna yad'u lahu wa yubarrikunah. Malaikat berdoa untuk kita, ya Allah berilah keampunan kepada orang ni dan berilah keberkatan dalam hidupnya. Itu makna satu makna selawat daripada Allah dan juga malaikat. Kata Abu Al-Aliyah, apa dia kata? Abu Al-Aliyah kata, salatullahi ta'ala, selawat Allah Ta'ala dengan makna sana'uhu alaihi indal malaikah. Maknanya kalau kita selawat ke atas Nabi sekali, Allah selawat pada kita 10 kali. Maknanya Allah Ta'ala puji kita kepada para malaikat. Dan selawat malaikat pula kepada kita dengan makna malaikat berdoa untuk kita. Malaikat berdoa untuk kita. Itu makna selawat. Banyak lagi lah kalau nak tengok makna Nabi. Yang pentingnya bila sebut Nabi dalam Quran, An-Nabi aula bil mu'minin, kata di ulama tafsir, tanda ni pelajar. Kalau sebut Nabi dalam Quran tu bermakna siapa? Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma warada fil Quran, semua ayat-ayat dalam Quran yang menyebut ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, maka ayat itu menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak disebut nama. Secara automatik, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ayat itu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna menyakiti Allah dengan Rasul? Menyakiti Allah, maknanya kata kepada Allah Ta'ala benda yang tidak diizinkan oleh Allah. Yahudi kata yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Dia kata Uzair anak Tuhan. Nasara kata Isa anak Tuhan. Puak kafir Quraisy kata malaikat anak Tuhan. Mari puak kafir ni pula mendakwa Tuhan bukan satu. Ini semua ni perkataan menyakiti Allah dan perkataan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita kata kepada Rasulullah perkara yang tidak diizinkan oleh Allah azza wajalla, perkara yang tidak diizinkan oleh Allah azza wajalla. Maka maksud ayat yang kita baca ni, para pelajar sekalian, apakah makna ayat yang kita baca ini? Dia panggil al-makna al-ijmali. Dalam ayat-ayat ini Allah SWT menceritakan kepada kita, iaitulah tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Kalaulah Nabi di sisi Allah Ta'ala mempunyai kedudukan yang tinggi, makanatun rafi'atun, Allah Ta'ala lantik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua bagi segala para Nabi. Di akhirat esok akan diberi al-maqamul mahmud, tempat yang terpuji, tempat yang tertinggi. Maka sudah pastilah kita sebagai hamba Allah mesti mengikut apa yang disuruh oleh Allah azza wajalla. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, muslawat. Nabi sebut dalam hadis, sallu alayya fa aksiru minas salah
perbanyakkan selawat. Jadi tiba-tiba kita tak buat, bermakna kita dakwa kita sayangkan Nabi, kita dakwa kita ikut Allah Azza wa Jalla, tapi kita tidak buat apa yang diperintah oleh Allah. Maka jawabnya, orang ni betul ke tak betul? Betul apa? Tak betul lah dia. Betul apanya? Orang suruh buat, mu tak buat. Jadi itu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala larang kepada kita menyakiti Allah, mana kita nisbahkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, atau menafikan daripada Allah sifat yang disebut oleh Allah dan disebut oleh Nabi SAW kepada Allah. Tiba-tiba kita kata tak ada. Sebab mana yang kita dengar semalam, puak-puak Jahmiyah, ataupun dia panggil puak-puak Jahmiyah ni puak-puak yang tak menafikan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Jaham bin Safwan dengan geng-geng dia. Ini bahaya ni. Menyakiti Allah, satu. Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah tidak ikut arahan dia dan buat perkara kepada Nabi yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu siapa? Dan yang ketiga, jangan menyakiti orang-orang yang beriman. Lama kita hari ni orang beriman disakiti. Disakiti dengan apa? Disakiti dengan tuduhan-tuduhan jahat. Macam-macam tuduhan yang kita ada hari ni. Allahu Akbar. Jadi kita jangan sakiti orang. Jangan menyakiti orang dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan apa saja. Jangan sekali-kali. Maka para jemaah sekalian, itu di antara kesimpulan ayat yang kita baca. Ayat yang kita baca ini. Maka sekarang kita nak pergi kepada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian dalam tafsir ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak bagi tahu kepada kita, dia mula dengan kalimat inna ni maknanya huruf penguat, sesungguhnya Allah. Maknanya kalaulah Allah berselawat, tak kamu tak selawat, maka Allah Ta'ala perintah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu. Orang beriman, kamu kena selawat juga. Orang beriman, kamu kena selawat juga. Jangan tak selawat lah. Baik. Yang kedua, timbul soalan yang kedua, menarik soalan. Kalau Allah dah selawat, apa lagi kita perlu kepada kita? Kita ni siapa buat apa selawat juga? Wa illa fa ayyu hajatin ila salatina alaihi. Apa perlu lagi kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanda jawapan ni, menarik soalan ni. Nak suruh kita ni makin rajin selawat. Tengok kita punya peringatan, ingat Jumaat, ingat selawat, terus selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jawabnya as-salatu alaihi. Selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lihajatihi ilaiha. Tuhan tak berhajat dah kepada selawat selawat kita tu. Cukuplah dengan selawat Allah Taala. Wa illa fala hajata ila salatil malaikah. Selawat malaikat pun tak perlu juga. Tapi kenapa Allah suruh kita selawat? Kenapa Allah suruh malaikat selawat? Innama huwa liizhari ta'zimihi alaihi salatu wassalam niyabiyina. Jadi Allah Ta'ala nak zahirkan malaikat pun selawat. Malaikat ni hamba Allah Ta'ala yang mulia, yang punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kalah kamu manusia tak mau selawat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara. Dia panggil Rasul. Rasul ni mana utusan Allah kepada manusia. Kita tak boleh terima wahyu daripada Allah, tak mampu kita.
Malaikat Jibril pun takkan nak pergi rumah setiap orang ajar Quran. La. Jibril ajar kepada seorangnya. Ajar kepada siapa? Ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu ajar kepada umat dia. Umat dia pula ajar kepada sama-sama umat, akan berlaku benda ni sampai ke hari kiamat. Maknanya kita fahamlah. Oh, kalau Allah selawat, malaikat selawat, kita juga zahirkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat. Baru faham. Walihada qala alaihi salatu wassalam, kerana itulah Nabi kita beri galakan, man shalla alayya marratan, siapa dia selawat kepada aku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah Ta'ala selawat doakan keampunan kepada bagi padamu 10 kali. Tak nak lagi. Jadi kalau tak nak lagi itu bukan salah kita. Salah siapa? Bukan salah tawaran, tapi salah kita kerah kepala, tak mau ambil peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pada kita. Jadi dia kata, oh, ni setengah orang ni dia tak boleh. Kalau nak selawat kat dia kata kena ada kita kata kena ada apa? Kena ada acara. Buat mari gendang, pukul, ini tanda cinta Nabi, kita kata dah itu cinta gendang nama dia. Orang yang betul-betul cinta Nabi dia selawat bila-bila masa saja dan akan meningkatkan, memperbanyakkannya pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Baik, timbul lagi soalan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, muslawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amarana Allah bis salati ala nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Adakah cukup kita kata sallaina alaihi? Ya Allah, kami dah selawat. Ataupun kita kata usalli alaihi, aku berselawat ke atasnya. Cukup tak? Ataupun kita kena kata Allahumma salli, ya Allah, engkau selawat. Bukan kita selawat, kita minta Allah selawat. Mau faham atau tidak ni soalan ni? Soalan dia gini. Tulis balik. Cukup ke kalau kita kata aku selawat ataupun kami berselawat? Cukup? Tak. Kita kena minta Allah yang berselawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita selawat, kita minta Allah selawat. Kenapa? Banyak soalan hari ni. Jarang-jarang kita bahas tajuk ini secara detail, insya-Allah. Ana bercadang ada sebuah buku nama dia Jala'ul Afham. Buku ni besar. Kita jumpa haji baru ni mukhtasar, ringkasan. Ringkasan ni kita akan baca insya-Allah supaya apa? Supaya para jemaah boleh memahaminya, makna selawat, kelebihan selawat, biar kita reti, biar kita terasa kita duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa. Insya-Allah kita akan baca pagi-pagi Jumaat. Jawapan. Dah tulis ke dak ni? Tulis apa? Jawapan kepada kenapa kita tak boleh kata aku selawat. Kita kata Allah selawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab dia, annallaha lamma amarna bis salati alaihi. Bila Allah Ta'ala perintahkan kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kata aku selawat, maknanya tak padan dengan kita. Tidak padan dengan level kita, dengan taraf kita yang rendah ini, maka kita kena serahkan selawat itu kepada Allah. Karena itulah kita kata Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, engkau selawatlah ke atas Nabi-Ku. Maknanya kita tak kata kita selawat, kita minta Allah berselawat. Sebab selawat itu besar,
li'annaka a'lamu bima yaliqu bihi, karena engkau ya Allah mengetahui dengan perkara yang layak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu ajizun an tawfiyati haqq. Kita lemah, kita tak padan, kita tak erak nak menunaikan hak dia yang begitu besar, hak dia yang begitu besar, dan juga kita tidak tahu qadar mana yang patut kita buat. Maka kerana itu kita serahkan selawat ini kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ni baru tahu kita ni apa dia tahu, baru kita tahu kelebihan selawat itu. Kenapa kita kena kata Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, ya Allah engkau selawat. Faham dah? Sebab apa kita tak kata kita selawat, kita suruh Allah? Kenapa? Sebab kita tak ada taraf. Kita mana level kita tak sampai. Jadi kita serah minta Allah yang selawat. Allahumma salli, selawatlah kawan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maknanya tak pandai kita nak minta, Allah yang minta. Ni kadang-kadang lah, ini kita tak nak banding dengan Allah. Kita dengan Allah ni kita kena baca kaedah laisa kamislihi syai', laisa kamislihi syai'. Allah Taala ni tak ada bandingan. Tapi untuk nak memahami, kita kata kadang-kadang benda ni kita nak minta dengan ayah kita, minta dengan ayah kita. Nak minta nak gimana, kau nak beli hadiah ke apa tak? Tapi kita pergi minta dengan mak, ibu tolong minta. Sebab kita tak ada nak pergi minta. Ini bukan nak banding dengan Allah. Tapi dalam masalah selawat ini, mana kalau kita kata aku selawat, siapa aku? Jadi kita kena serahkan kepada Allah yang berselawat dengan permohonan daripada kita. Jelas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pencerahan ini sangat cerah untuk para jemaah sekalian, melalui hari-hari yang ceria setiap masa, insya-Allah. Beberapa hadis fadailus salah, tanda apa? Beberapa hadis kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya an Abi Talhah radhiyallahu anhu, Abu Talhah menceritakan Nabi ja'a zata yaumin, satu hari Nabi kita mari jumpa sahabat, muka dia ceria, senyum. Nabi kita ceria semua, tak ada stres dia, ceria. Faqulna, kami bertanya, ya Rasulullah, inna lanara al-bushra fi wajhi, kami nampak muka Nabi ceria hari ni, ada apa tu? Nak bagi tahu apa? Faqala innahu atanil malak, malaikat Jibril mari jumpa aku tadi. Faqala ya Muhammad, malaikat kata, hey Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka yaqul, Tuhan kamu telah berfirman, ama yurdik, mureda ke tidak, musuka ke tidak, bahawa la yusalli alaika ahadun, tak ada mana-mana umatmu selawat kat atasmu sekali, kecuali Allah kata aku selawat, aku beri rahmat, beri maghfirah kepadanya 10 kali. Dan tak ada orang bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Taala bagi salam kepada dia 10 kali. Tentulah Nabi kita bergembira dengan khabar gembira yang disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahun Nasa'i wa Ahmad wa ghairuhu. Yang kedua, kita ambil beberapa 3 hadis. Kalau kira hadis selawat ni banyak. Nanti kita baca dalam kitab Jala'ul Ifham, insya-Allah. Di sana ada banyak hadis-hadis motivasi untuk kita terus berselawat dan semangat untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, inna aulan nas bi yaumal qiyamah, orang yang paling rapat dengan aku pada hari kiamat, orang yang istimewa di sisi hari kiamat. Kita nak jadi ke tidak orang istimewa?
Bukan anak istimewa, itu makna lain. Di Malaysia ni kalau kata ini anak istimewa, lain cerita itu. Hak ni orang yang istimewa kedudukannya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal aktsaruhum alayya salah, orang yang banyak selawat kat aku. Azal hadis rawahu Tirmizi. Dan lagi dengan ni apa? Kita ni kalau kita kata orang bakhil, orang bakhil, orang kopi, siapa? Siapa orang bakhil? Orang yang tak boleh sedekah orang. Betul tak? Dia ni bakhil ni. Kopi minta duit tak bagi, minta 10 ringgit. Contohnya. Tapi ada lagi lebih bakhil daripada tu. Tengok dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil allazi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu iaitulah orang yang apabila disebut namaku dia tak selawat kataku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut nama Nabi, semua kata sallallahu alaihi, Allahumma salli alaihi, sallallahu alaihi. Jadi semua tu lapak-lapak selawat yang simple, yang mudah. Lepas ni kita akan tengok lapak selawat yang sahih yang diajar daripada Nabi, boleh mulut Nabi sallallahu alaihi kepada para sahabat, sahabat ajar kepada murid-murid dia sampai kepada zaman kita ini. Alhamdulillah. Allahumma ja'al salawatak wa rahmatak wa barakatak ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in innaka sami'un mujibud du'a. Jadi kalau kita nak baca tentang selawat ni, ada satu kitab ditulis oleh Al-Qadhi Iyad, nama dia Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa. InsyaAllah kita bercita-cita nak baca semua kitab-kitab yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita dekat dengan Nabi di akhirat esok. Kita nak dekat kan nak jauh? Nak dekat nak. Selawat ke Nabi malah. Nabi aja sunnah tak ikut. Kita ikut orang lain. Pening kepala kita. Pening ke tak pening? Jawabnya baiklah. Kita berpindah kepada beberapa hukum yang berkaitan. Beberapa hukum yang berkaitan. Yang pertama dalam kitab ni, mungkin jemaah tanya kita apa Abu Anas baca. Nama dia kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Nama dia Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam minal Quran. Rawai'ul Bayan. Kitab ni lama ni. Kitab ni. Arwah ayah kita duk baca dulu sini. Kitab ni di antara kitab yang selamat, tidak dimakan oleh banjir. Tak tahu dia duk atas. Tak terbalik almari dia. Rawai'ul Bayan. Kitab ni 2 jilid, sudah ada terjemahannya. InsyaAllah anda rasa kena baca juga kitab Ayatul Ahkam ni. Hadis-hadis hukum, ayat-ayat hukum, baru kita tahu ini ayat hukum. Nak baca bila tu kena cari masa lah. Nak baca ana ni insya-Allah kita infak dah, wakaf dari kita ni untuk menyampaikan ilmu kepada para jemaah sekalian. Kita minta biarnya panjang umur dalam sihat, semangat tak luntur untuk menyampaikan ilmu. Kita akan carilah ilmu apa saja yang boleh memberi manfaat kepada ummah. Ilmu tentang akidah, tentang ibadat, tentang akhlak. Jadi kita nak uji belakang mana ada tu. Supaya kita mati esok ada bekalan. Orang duk beramal dengan hak kita aja, kita boleh kubur banyaklah boleh pahala insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Beberapa sirah lapak selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajar oleh baginda. Selawat ni banyak. Terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melalui soalan-soalan para sahabat. Ana ambil satu deh supaya tak panjang masa kita pun nak habis dah. Ni dalam risalah ni. Yang belum ada risalah ni boleh dapatkan dalam grup-grup kita ada. Yang tak ada grup tu boleh minta melalui admin kita akan beri. Ni cantik ni risalah, kecil dia tapi ada manfaatnya insya-Allah. Hadis yang pertama, rawah Syaikhan, Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki mari tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, amma assalamu alayka faqad arifna."
Cara nak salam ke Nabi kami tahu dah. Tiba-tiba Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang beriman selawatlah. Fa kaifas salatu alaika, bagaimana cara nak selawat ke atas Rasulullah? Dengar ni para jemaah. Maka Nabi kata, qulu, mu kata. Maknanya Nabi perintah supaya kita kata, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Katalah kawan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz daripada Bukhari Muslim. Alhamdulillah dalam risalah selawat ni saya dah bawa 8 riwayat. Kalau kita baca 101 riwayat setiap hari Jumaat, bermakna setiap minggu kita ada bekalan 800 kali selawat. Dekat ke jauh kita dengan Nabi? InsyaAllah. Setakat ni berapa ratus dah semalam daripada hari ni? Awal tua, awal muda pun tanya soalan. Tak, cukup dah 100 kali? 100 kali, dia kata 10 kali pun tak ada lagi. Jangan buat malah gitulah, malu ke Nabi kita. Jumpa di akhirat esok nak duduk dekat Nabi. Nabi kata mu ni malah hangit selawat. Mana agak. Cinta Nabi. Tapi waktu selawat tak ikut Nabi ajar. Macam mana? Itu dia panggil yang pertama. Isu yang pertama. Baiklah, banyak lagi riwayat saya tak baca. Tuan-tuan tengoklah. Tadi kita dah sebut di awal tadi makna Allah dan malaikat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna Allah Taala bagi rahmat, Allah Taala puji pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selawat Allah Taala kepada kita, apa makna? Maknanya Allah Taala beri rahmat, Allah Taala beri keampunan. Itu dia panggil makna yang cukup menarik. Yang hukum yang ketiga, selawat ke atas Nabi ni sunat ke wajib? Soalan dia, sunat ke wajib? Allah Ta'ala perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu, ya orang beriman selawat. Timbul soalan, selawat ni sunat ke wajib? Jawab dianya, ada sunat, ada wajib. Bilakah jadi wajib? Apabila kita selawat dalam solat. Sebab dia jadi rukun solat. Dalam tasyahud, lepas pada kita tasyahud, akhir kita kena berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak sunat tu banyaklah. Hari Jumaat, hari mana hari lain ada riwayat kata sunat kita kena selawat pagi, petang. Yang pentingnya selawat ke atas Nabi ni tidak berwaktu, tidak bermusim. Kita kena selawat bila kita ingat ke Nabi, kita sayang ke Nabi, biar mulut kita tu tak usah basah kecuali dengan berselawat. Kita lah ni banyak tak selawat mana ni, kau duk main kecek banyak. Cakap banyak, tak tahu lagi mana. Jadi panjanglah cerita. Jadi kita ringkas-ringkaskan kepada jemaah sekalian. Yang terakhir, hikmatut tasyri'. Apakah hikmah perundangan? Jawabnya Allah Ta'ala majjadallahu rasulahu. Allah Ta'ala muliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala pujinya dengan pujian yang cukup indah, comel. Allah Ta'ala angkat darjatnya ke atas semua para Nabi alaihi wassalatu wassalam yang lain. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada kita orang beriman supaya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan supaya beradab dengan Nabi. Apa dia beradab? Tengok ayat 7 tadi, ayat apa ni yang bawah tadi, jangan sekali-kali kamu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 57, jangan menyakiti Allah, menyakiti Allah dengan Rasul. Maknanya jangan buat hak Nabi tak suka. Jangan buat hak Nabi larang. Barulah kita panggil kita tidak menyakiti Nabi, tidak menyakiti Allah dengan perbuatan-perbuatan yang kita tidak baik. Maka satu lagi, orang kesayangan Allah Azza wa Jalla iaitulah orang yang beriman. Jadi kalau kamu beriman, jangan menyakiti orang beriman. Yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian, kita suka menyakiti orang beriman. Apabila kita berkawan dengan orang kafir, orang beriman jadi musuh kita. Jangan. Setengah orang dia tulis lah, musuh kita orang ni.
kenapa awak bermusuh dengan orang Islam? Jadi kita kena hati-hati, jangan dijadikan musuh musuh Islam sebagai kawan, orang Islam pula sebagai lawan. Tamaklah kita para jemaah sekalian. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang lain tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kita kelayakan untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok, insya-Allah. Jadi pada hari Jumaat ni, tanda ni pelajar, hari Jumaat yang mulia, kita kata apa tadi? Ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.